Baik, masih bersama kami di MHI dan di segmen kali ini kita akan mendekati pula berdasarkan penceritaan yang kita kongsikan tadi, perginya penerima hati pertama negara, dan kita akan berhubung pula dengan penerimanya yang kita difahamkan kisah mereka pernah menggemparkan seluruh negara 23 tahun lalu apabila sebahagian hati daripada arwah Afiq Ikmal berusia 14 bulan itu diberikan oleh penerima ini walaupun mereka tidak mempunyai sebarang pertalian darah. Dan bersama kita menerusi panggilan video Encik Wan Muhammad Hafizam Wan Ismail, penderma hati pertama negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Encik Hafizam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya, sekarang berada di Changlun, Kedah ya? Ya, saya berada di Changlun. Okey, mungkin yang pertamanya salam takziah juga kita ucapkan. Saya percaya satu Malaysia meratapi pemergian ini selepas perjuangan selama hampir 23 tahun, perkongsian dan juga kisah yang sangat menyentuh hati ini. Bagaimana sebenarnya detik kali terakhir semalam, kalau ingin dikongsikan? Kalau boleh dikongsikan juga, silakan. Semalam ni saya dapat satu perkabaran yang sebenarnya kita dah bersedia untuk terima apa sebarang apa berita berkenaan dengan adik Afiq. Cumanya sepatutnya saya pergi melawat lebih awal lah. Tapi selepas saya dapat berita tentang pemergian adik Afiq tu, agak terkejut jugalah. Dan saya balik ke rumah daripada Masjid Kampung Baru. Dan siapkan dirilah untuk pergi ke hospital. Bila sampai di hospital tu, apabila saya melihat keadaan adik Muhammad Afiq yang terbaring atas tempat mandi tu, saya bercadang untuk mandikan jenazah beliau. Saya sentuh beliau tu, saya lutut saya jadi macam saya tak ada kekuatan untuk berdiri. Jadi saya berundur ke belakang, pergi ke dinding dan saya duduk di yang ada sedikit. Hanya boleh tengok, saya tak boleh buat apa, saya tengok aja. Jadi itulah rasanya lain sikit apabila saya melihat tu, seolah-olah saya melihat diri saya sendiri yang terbaring. Rasalah. Baik, Encik Hafizam, dalam tempoh arwah adik Afiq berada di Hospital Selayang dirawat sekian lama dan sebagainya, pada detik itu ada tak Encik Hafizam terdetik untuk mungkin ialah memberikan bantuan lagi kepada adik Afiq? Difahamkan mempunyai komplikasi hati juga. Apakah perasaan pada ketika itu bila melihat adik Afiq itu masih bertarung lagi? Bila saya dapat berita yang adik Afiq yang tidak sedarkan diri itu, dan saya pergi ke hospital, bila saya ke sana dan dipahamkan memberitahu bahawa Afiq itu menjalani lagi pembedahan. Dan tahu kepada ayah Muhammad Afiq, Allah yarham, dia kata kalau diperlukan lagi insya-Allah kalau saya boleh sekali lagi untuk menjalani, tak ada masalah bagi saya, insya-Allah. Itu pun bergantung pada kebenaran ataupun pemeriksaan daripada doktor lah atas tahap kesihatan saya. Jika dibolehkan, insya-Allah tak masalah bagi saya. Ya, okey. Kita sedang menyaksikan juga berkenaan dengan sedikit visual dari pengebumian semalam. Dan saya ingin bertanya sebab 23 tahun yang lalu Encik Hafizam adalah antara individu pertama yang menjadi penderma. Sebenarnya bagaimana detik itu bermula, Encik Hafizam, dan sepanjang 23 tahun ini bagaimana sebenarnya hubungan antara Encik Hafizam dan juga arwah? Okey, detik ni mula bila saya melihat satu rancangan daripada televisyen yang dikeluarkan dari TV3. Sebenarnya yang berjaya mengetuk hati saya apabila satu paparan cerita tentang 23 tahun. Kemudian saya pernah cakap, tak boleh rasa macam sebab pula bila tinggal balik. Betul, faham. Dia terbayang-bayang 23 tahun dulu macam mana saya bersama dengan keluarga adik Muhammad. Masa itu kita bersusah payah lagi, tidak macam zaman, tak begitu. Zaman itu dah. Itulah dia nak cakap, jadi macam tak boleh nak. Ya, kita faham Cik Hafizam. Tapi itulah dia, kita melihat
di penghujung hayat arwah adik Afiq ni, dia mempunyai niat yang sangat baik membelikan 35 kotak hadiah untuk doktor, jururawat yang menjaganya. Jadi melihat niat arwah seperti ini yang sangat murni, sangat baik, baik hati, apa yang boleh disampaikan melihat ialah tindakan atau perbuatan arwah adik ni yang masih ingin memberikan mereka sedikit kegembiraan? Itulah saya rasa kalau Afiq ni dia dah kata yang akan pergi ke ni sebab dia tempahan surprise box tu dalam bulan 1 bulan 2. Jadi kalau dia nak pergi, kenapa dia harus bagi dalam bulan 3 kan? Dia nak buat yang surprise, memang surprise sebenarnya. Dan bila saya pergi beritahu dengan jururawat tu, jururawat menangis. Ada jururawat yang sampai hari ni dia beritahu pagi tadi, dia kata bila dia bilik Afiq tu dia menangis. Rakan-rakan dia menangis sebab Afiq ni seorang budak yang baik dan dia ada juga sifat pemberi. Dan kalau kita tengok dulu, Afiq pun dah remah organ juga setelah dia dewasa. Tapi itulah, benda ni tak berkesampaian. Yang saya difahamkan oleh dia memang seorang pemberi. Kalau dengan adik-beradik dia pun, dengan sebelum ni pun dia ada dah memberi hati pada jururawat dan juga kita yang dia lah dalam sebelum ini. Ya. Baik. Ya, Cik Hafizan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi kisah ni bersama dengan kami. Sama-sama, terima kasih banyak. Terima kasih TV3. Ya. Terima kasih. InsyaAllah ini satu perjalanan yang mungkin bermula dengan satu program di TV3, ditemukan sehingga 23 tahun dan akhirnya berakhir semalam. Tapi sekurang-kurangnya kisah ini masih lagi menjadi pedoman, masih lagi menjadi inspirasi buat semua. Dan kami di kru Malaysia hari ini, TV3 secara amnya menzahirkan salam takziah kepada seluruh keluarga adik Afiq, Allahyarham Afiq, dan sama-sama kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah.